اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah bertemu pada malam yang keempat bagi bulan Safar 1445 Hijrah, bulan yang padanya tiada sial, seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada sial, bala, wabak, suara burung dan sebagainya. Alhamdulillah, dulu negara kita ni terkenallah dengan mandi Safar. Safarnya sod, bukan sin, bukan safar. Kalau safar musafir, sod safar atau sifar makna kosong. Pernah dengarkan sifar inflasi? Inflasi sifar kosong, iaitu orang Arab bulan ni rumah pakat kosong, keluar pi perang. Pi perang berlawan, tu nama safar, kosong. Maka dulu kita ni hebatlah dengan mandi safar. Lembu-lembu akan dihias, pi mandi buang sial bunyi bud. Lembu ni diminyakkan badan dia dan dihias cantik. Cuma tak borokok dekat lembu tu. Buat bagi elok mandi safar. Nak buang sial, berduyun-duyun naik bah turun. Pi belah mana tu, Tanjung Keling ke mana, dululah cerita lama ni. Lah tak ada dah, alhamdulillah. Tak ada dah. Tu pun dah ada lagi. WhatsApp kita tanya boleh ke anak menikah bulan Safar, macam-macam. Duduk terikat sikit tu ada lagi. Tak ada sial, bahkan bulan Safar menyaksikan peristiwa besar di antara dua keluarga, iaitulah perkahwinan Sayyidatina Khadijah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku di bulan Safar. Perkahwinan yang membawa kepada kebahagiaan sehinggalah wafatnya Khadijah. Perkahwinan yang mengajar kita bahawa Islam itu wajib diperjuangkan, dan Khadijah menghulurkan hartanya untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlaku ia di bulan Safar. So tak ada suai sial, tak ada. Sebab kita selalu baca ayat 191 Ali Imran, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar.
Selalu kita jadikan doa kadang-kadang. Wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Tak ada satu pun yang engkau cipta ini sia-sia, tak ada. Termasuklah 12 bulan yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada suai, tak ada apa. Semuanya ada keistimewaan yang tersendiri. Baik, itu muqaddimah sekadar peringatan bahawa bulan Safar tiada sial pada suara burung hantu macam-macam. Nabi sebut balak, wabak, macam-macam. Ini adat jahiliyah yang dihapuskan oleh Islam. Baik, kita sampai pada malam ini ayat yang terakhir daripada surah Al-Mulk, ayat yang ke-30. Last sekali Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Sadaqallahul azim. Katakanlah lagi wahai Muhammad, bagaimana fikiran kamu sekiranya air kamu hilang lenyap di telan bumi, maka siapakah selain Allah yang dapat mendatangkan kepada kamu air yang sentiasa terpancar mengalir? Muslimin dan muslimat, ayat yang terakhir bagi surah Al-Mulk adalah merupakan perkara yang cukup besar bagi kita manusia. Kita boleh merasa lega, tak adalah kisah sangat kalau elektrisiti tak ada. Kita boleh lagi walaupun berkipas, tetapi bila air tak ada, maka ia adalah masalah yang besar. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini tentulah secara khas kepada penduduk-penduduk Makkah yang mereka itu amat memerlukan kepada air, sehingga di antara bulan sebelum daripada Ramadan kita panggil bulan Sya'ban. Sya'ban dari kalimah syu'ub. Syu'ub makna berpuak-puak, grup by grup, satu grup Syu'ub, Sya'ban, di mana mereka akan buat kumpulan-kumpulan manusia keluar daripada rumah untuk mencari bekalan air. Mereka berkumpulan, maka dinamakan Sya'ban pada bulan itu. Nak sebutnya Sya'ban atau Syu'ub. Ada pandangan yang menyebut begitu. Sebab air menjadi suatu perkara yang cukup besar, bukan sekadar kepada penduduk Makkah pada waktu itu, tetapi kepada kita semua sampai ke hari kiamat. Sebab itulah bila tak ada elektrisiti,
kita berdoa juga, tapi tak adalah semayang khas minta karen mai, tak ada. Kita doa aja. Lepas tu telefonlah TNB, upa kutu pi kebas kabel, habis putih semua. Tapi bila air tak ada, berbulan-bulan cuaca panas, hujan tak turun, istisqa. Solat sunat istisqa. Bawa semua manusia, binatang berpasang-pasangan untuk merayu kepada Allah. Turunkanlah hujan ya Allah, curahkanlah air hujan ke atas kami. Binatangmu perlu minum, tumbuh-tumbuhan pokok-pokokmu sudah kering dan mati, dan kami juga manusia dalam keletihan. Ya Allah, turunkanlah air hujan. Diperintahkan kita solat sunat istisqa, minta air turun daripada langit. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, Allah tanya kita, apa pandangan kalau air itu berada ghaura? Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura. Ghaura makna dia dalam ke dalam bumi. Gali tak jumpa, pergi gali dah dalam dah, tak jumpa lagi air. Apa pandanganmu, kata Allah, bila aku benam air ke dalam bumi dan kamu tak dapat air itu? Tuan-tuan muslimin dan muslimat, sebelum kita pergi jauh ke depan lagi, maka saya nak bawa kepada tuan-tuan muslimin dan muslimat 2-3 ayat yang boleh kita kaitkan dengan persoalan air apabila kita berbicara tentang soal air yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pertama, musyrikin Makkah yang menolak risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menolak Nabi, tuan-tuan, dalam berbagai gaya dan bentuk. Nak tengok yang pertama tu. Alhamdulillah, sebuah ayat hujan turun. Allahu Akbar. Syukur ya Allah. Oh, rahmat Allah. Subhanallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Tuan-tuan muslimin muslimat, bagaimana mereka cabar Nabi, tolak risalah Nabi ni. Kalau tuan-tuan muslimat baca Al-Quran, belajar sirah, tentulah macam-macam cara mereka tolak risalah Nabi. Ada yang dalam bentuk memberi gelaran, mesyuarat putus, mesyuarat exco Abu Jahal putus, besok exco Kedah akan angkat sumpah insya-Allah. Tuan-tuan muslimat, bagaimana mereka mesyuarat Abu Jahal and the gang? Ada kala mereka tolak dalam bentuk gelaran. Setuju? Setuju. Okey, Muhammad ini sihrun mubin, ahli sihir, kempen dalam radio mereka, TV mereka, dalam grup WhatsApp mereka, kempen Muhammad muallamum majnun, orang yang gila. Muhammad pemecah belah masyarakat, kempen tolak Nabi dalam bentuk gelaran. Ini kita belajar sampai pada tahap bukan nak tolak Nabi, nak bunuh Nabi, nak tangkap Nabi dan halau Nabi keluar dari bumi Makkah. Ayat 30 Al-Anfal, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka
au yaqtuluka au yukhrijuka. 3 benda. Mereka mesyuarat nak tolak Nabi ni, bukan kata gelaran, tapi liyuthbituka, jom kita tangkap dia, sumbat dalam penjara, atau yukhrijuka, kita halau dia keluar, atau yaqtuluka, kita bunuh dia. Sampai tahap tu. Baik, sedar atau tidak tuan-tuan muslimat, di antara kaedah mereka convince penduduk Makkah, kepimpinan Abu Jahal cuba serius tarik orang Makkah, syok dekat dia dengan mengajak mereka tolak Rasulullah. Antara cara mereka buat ialah dengan menggunakan hujah air. Tuan, guna air. Mana dalil? 90 Suratul Isra, surah Bani Israel, atau dinamakan juga surah Al-Isra. Mereka guna air untuk tolak Nabi. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Itu dia dalil. Dan berkatalah mereka, lan nu'mina lak. Tuan tengok bahasa Arab, tuan-tuan boleh tengok kedegilan Abu Jahal. Allah tidak sebut wa qalu la nu'minu. Allah tak sebut la, Allah sebut lan. Lan lebih besar daripada la. Lan membawa maksud selama-lamanya. Itu dia lan. Mereka kata wa qalu, dan mereka berkata, lan nu'mina laka, kami takkan beriman kepada engkau, kami takkan percaya kepada engkau, kami takkan ikut Islam yang engkau seru, hatta, sehinggalah, tafjura lana, engkau pancarkan untuk kami, minal ardi, daripada bumi Makkah ini, yambu'a, air yang memancar-mancar. Nak suruh kami ikut kamu, tolong pancarkan air dari bumi Makkah. Dia suruh Nabi jadi sadar pula. Jadi sadar, jadi syarikat air Darul Aman. Suruh Nabi sediakan air, korek bumi ni, kami nak tengok, baru kami beriman. Tuan-tuan, mereka jadikan sumber air sebagai satu permainan untuk mereka menolak risalah Nabi. Walhal wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kerja Nabi bawa Islam untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Bukan kerja Nabi pi korek tu, telaga apa semua tu bukan kerja Nabi. Sebab itu kalau tuan-tuan baca ayat 90, 91, 92, 93 daripada surah Al-Isra, last hujung Allah ajar Nabi jawab. Mula-mula mereka minta air, lepas tu mereka suruh, mereka nak tengok baitim min zukhruf, Nabi ni ada rumah banglo. Lepas tu mereka nak tengok Nabi ni ada jannatum min nakhilin wa inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Mereka nak tengok Nabi ada kebun anggur, kebun kurma, dan dalam kebun anggur itu adanya sprinkler, air yang boleh memancarkan, mengairi kebun itu. Dan mereka minta juga au tarqi fis sama, suruh Nabi naik ke langit, au tarqa fis sama,
atau engkau naik ke langit dan kami tidak percaya engkau sudah naik ke langit sehinggalah engkau hatta engkau membawa sebuah kitaban naqra'uh, kitab tu kami boleh baca. Mereka cabar ni air, banglo, kebun anggur, kebun kurma, suruh Nabi naik ke langit, bawa turun kitab. Tuan-tuan, semua tu Allah ajar Nabi jawab, qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasulah. Wahai Muhammad, katakan, jawab pada mereka, kerja aku bukan itu. Bukan nak pi korek, kamu nak air carilah sendiri, kamu nak kebun anggur buatlah sendiri, kamu nak kurma kamu tanamlah sendiri. Aku ini hanyalah basyarar rasulah. Aku adalah seorang manusia dan seorang rasul. Hampa ikut aku syurga, hampa lawan aku hampa jumpa neraka. Hampa nak air hampa korek sendiri. Mereka jadikan air cabaran untuk menolak risalah Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, berbangga pula musyrikin Makkah dengan air. Ambil kisah kedua pula, ni cerita air. Berbangga pula mereka dengan kisah air. Tadi ayat pertama mereka cabar Nabi supaya datangkan air. Yang ini mereka berbangga pula dengan air. Apa dia? Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram. Ayat berapa? 19 At-Taubah. Mereka berbangga pula. Apa dia kerja Abu Jahal dan kepimpinan dia? Oh, bangga pula. Apa dia? Siqayatal haji wa imaratal masjidal haram. Bangga dengan dua kerja mereka. Pertama, bab air. Apa dia? Abu Jahal dakwa pada Nabi, kalau kami ni tak betul, tengoklah wahai Muhammad apa kerja kami. Apa kerja mereka? Allah sebut ayat 19 At-Taubah. Pertama, siqayatal haji, memberi minum jamaah haji dengan zam-zam. Oh, hak bangga hak tu pula. Bangga pula dengan zam-zam tu. Hak tadi cabar Nabi, so korek bumi. Yang ni bangga pula, kami ni wahai Muhammad, besar jasa kami, iaitu kami memberi minum jamaah haji yang datang mengerjakan haji secara jahiliyah. Apa yang mereka beri? Zam-zam. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangguhkan kerja haji. Kenapa? Nabi tangguh kerja haji sebab Nabi tak hendak tawaf waktu tu, masih lagi tawaf dalam keadaan telanjang tidak sempurna. Tawafnya pula telanjang. Dak kata Asy-Syahid Said bin Qutub, separuh telanjang. Kira 18xx lah, senang faham. Kalau filem rated begitulah. Maka telanjang atau separuh bogel, kemudian berhala penuh. Sebab itu Nabi tangguh buat kerja haji. Nabi buat haji selepas Fathul Makkah. Setelah berhala dipecahkan, baru Nabi tunaikan haji. Sebab Nabi menyampah, Nabi tak sanggup nak tawaf dalam keadaan berhala yang penuh. Dan waktu tu pula dengan adat jahiliyah. So apa mereka buat? Mereka beri minum jamaah haji. Oh, banggalah. Siqayatal haji, bagi minum jamaah haji dengan zam-zam.
dan kami wahai Muhammad wa imaratal masjidil haram, kami ini mengimarahkan Masjidil Haram, kamilah yang jaga Masjidil Haram. Allah jawab, Allah kata, adakah sama kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah. Allah jawab dan menolak pengakuan Abu Jahal. Allah tak terima sebab Abu Jahal tidak beriman, kepimpinan Quraisy tidak beriman, maka kerja mereka adalah sia-sia walaupun nampak elok pada mata kasar manusia. Maka nombor 2 kita sebut mereka berbangga dengan air Zam-Zam yang mereka beri kepada jamaah haji secara jahiliah pada waktu itu, yakni haji di zaman jahiliyah. 2. 3. Kadang-kadang tuan-tuan muslimat, cerita air sikit, kadang-kadang air menjadi ujian bagi manusia. Mana nak rojak? 249 Al-Baqarah. Falamma fasala Talut bil junud qala innallaha mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum. Al-ayah. Poin ketiga saya nak ambil ialah bagaimana air menjadi ujian besar. Allah cerita dalam peristiwa Talut versus Jalut. Pemimpin Bani Israel yang beriman kepada Allah, nama dia Talut. Dia dilantik Allah untuk menjadi pemimpin kepada Bani Israel untuk berhadapan dengan satu pasukan perang yang jumlahnya lebih ramai daripada geng Talut, iaitulah pasukan Jalut. Ratus ribu tentera Jalut. Talut tak ramai. Riwayat macam-macam, ada kata 3,000, yang mereka puluh ribu. Tuan-tuan tengok Allah uji dengan air. Lalu selesai, walaupun Bani Israel pada peringkat awal komplain, layak ke Talut ni nak jadi pemimpin kita? Dia bukan ada harta. Kami ni sa'atam minal mal. Kami ni banyak harta. Patut kamilah jadi pemimpin. Itu peringkat awal. Baca dalam Al-Baqarah. Akhirnya semua terima Talut menjadi pemimpin. Talut tak ada apa. Dia ada ilmu, jasad dia sihat. Tu aja. Harta tak ada. Apa jadi? Allah Ta'ala cerita, falamma fasala Talutu bil junud, maka bergeraklah tentera Talut. Setelah semua dihimpunkan, bergeraklah tentera Talut. Qala innallaha mubtaliikum binahar. Lalu Allah mengilhamkan kepada Talut, dan Talut memberitahu kepada tentera dia, standby, innallah, sesungguhnya Allah, mubtaliikum binahar, Allah telah menguji kita dengan sebatang sungai. Sungai air lah. Allah uji kita dengan sebatang sungai. Tuan-tuan buka tafsir Al-Azhar, Hamka.
Tuan-tuan jumpa Hamka menamakan sungai itu dengan sungai Jordan. Sungai Jordan. Dan kawasannya padang pasir. Tuan-tuan muslimat boleh bayang, bergerak di padang pasir yang panas, tiba-tiba sampai nampak sungai. Agak-agak nak jadi apa tuan-tuan? Dengan kehausan, dengan keletihan, kepenatan mengharung padang pasir, tiba-tiba binahar, sebatang sungai yang jernih airnya. Itulah sungai Jordan. Baik, kata Talut, Allah menguji kamu dengan sungai ini. Apa ujiannya? Bahawa tidak dibenarkan meminum airnya. Tak boleh minum. Termayanglah ujian Allah. Ujian Allah kepada tentera Talut ialah tidak boleh meminum air ini. Tak boleh minum. Entah boleh bayang tak? Kehausan, keletihan. Ya Allah, ya Tuhan. Tak boleh minum. Kata tafsir, ketumbukan tentera Talut terbahagi dua. Satu dia panggil kumpulan komando elit. Ini disebut dalam tafsir. Satu lagi prajurit biasa. Satu geng komando. Hak jenis muka celoreng apa semua ni. Hak jenis survival dalam hutan apa semua ni. Komando. Latihan dia teruk. Tak ada menangis balik kampung lah. Terajang sepak begitu aja komando. Bukan main-main. Hebat mereka. Survivor dalam hutan tu macam-macam lah. Kera, lutung semua. Adalah survival dia dalam hutan sebagai komando. Setakat berendam dalam parit ke apa biasa lah. Mereka tak ada hal punya. Muka tu celoreng habis. Satu grup askar biasa, prajurit biasa. Hak ni geng isap okok. Berhenti ya isap okok. Berhenti ya isap okok. Hak komando tak isap. Tuan-tuan, dua grup ini tafsir menyebut bagaimana geng komando tak minum. Geng komando tak minum. Allah beritahu boleh minum illa ghurfah. Mereka rayu juga. Maka Allah menurunkan perintah, ilhamkan pada Talut boleh minum dengan ghurfatam biyadih. Ghurfah biyadih. Maknanya masuk sungai itu cedok. Cedok satu tangannya. Minum. Dah. Kata tafsir, yang cedok satu tangan tu geng prajurit biasa Haisa Okok ni. Yang komando keras ya tak minum. Nya hebat komando. Tuan-tuan, yang cedok tu bukan kata cedok satu tapak tangan, depa berenang siap. Ayak jernih. Gosok gigi kuda siap semua, berenang. Sedangkan Allah perintah kalau hangpa nak minum juga ghurfatam biyadih. Cedok minum jalan. Depa telan sampai kembung perut. Jaga tuan-tuan, kalau kita jadi macam mana? Allah uji macam tu. Na'udzubillah. Padang pasir. Bukan ayak terjun. Kok lalu ayak terjun? Tak apa. Padang pasir. Allahu Akbar. Bagaimana ujian? Akhirnya geng komando yang tak minum, geng komando inilah yang lawan Jalut. Yang prajurit Isa Okok tibai satu tapak tangan tadi duduk belakang. Duduk belakang mengahah tak larat. La taqata lana al-yawma bijalut wa junudih. Kami tak larat hangpa nak pipi Rupa depa bukan tibai satu tapak tangan, dua lori depa hayun. Sampai ni kenyang perut, akhirnya tak berani nak berhadapan dengan Jalut. Dalam tafsir mufassirin menyebut hak perut kenyang ni, hak berjalan bergoyang bunyi ayak dalam perut tu, depa tengok Jalut depa kata tak boleh pi
Tadi semangat awal, dia kena ujian air, tumbang. Maka kata ulama, tinggallah sedikit sahaja, iaitulah geng-geng komando yang berhadapan dengan tentera Jalut. Hak prajurit biasa tadi lepak belakang, tak tahu pergi ke mana, dah hilang. Maka tinggal sikit inilah. Itulah yang Allah kata, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Masih ayat yang sama, 249 Al-Baqarah. Allah kata berapa banyak kumpulan yang kecil dapat mengalahkan kumpulan yang banyak dengan izin Allah. Kumpulan yang kecil tu maksud dia geng komando dengan Talut. Dah tinggal sikit dah, tapi dengan izin Allah mereka berjaya mengalahkan Talut. Maaf, mengalahkan Jalut. Ini cerita air menjadi ujian kehidupan, menjadi ujian bagi tentera Talut ketika mereka berperang berhadapan dengan Jalut, yang boleh kita baca di dalam Al-Baqarah bermula 248 sampailah habis juzuk 2. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, dan yang terakhir, air adalah sumber penciptaan kita. Ingat elok, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman penutup ayat 30 suratul Anbiya, penutup dia, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Penutup ayat 30 suratul Anbiya, Allah berfirman, Allah menyebut waja'alna, dan kami telah menjadikan minal ma'i kulla syai'in hayyin, kami telah menjadikan kulla syai', setiap sesuatu kami jadikan dia daripada air. Maksud dia makhluk pokok yang juga menyedut air, makhluk kita lah terutamanya. Afala yu'minun, Allah cipta especially kita makhluk daripada air. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, maka bila Allah cipta kita daripada air yang hina, maka di sana ada suatu konsep yang kita nak sebut, iaitu janganlah kita menjadi manusia yang angkuh, yang berlagak, kerana kita hanya berasal daripada air yang hina. Dan kata Sayyidina Ali, kamu akan kembali nanti menjadi jifah, menjadi bangkai sahaja. Allah, apalah yang ada pada kita muslimin dan muslimat? Apa yang ada kat kita? Semuanya Allah pinjam. Dahlah cipta daripada unsur yang cukup lemah, hina. Air mani yang hina, yang kata ulama, air mani ini kalau tumpah di atas tanah, ayam tak patuk, itik tak suduk. Tak ada siapa mau. Tapi dia berada dalam qararim makin, dalam rahim seorang perempuan, maka dia jadi zygote, dia jadi embrio, dia jadi makhluk dengan izin Allah. Itulah kita. Dan kita akan berakhir menjadi jifah, bangkai. So kita kena sedar, muslimin dan muslimat, bahawa hidup ini adalah satu kehidupan yang kita mesti bersedia dengan segala-galanya. Seperti mana kita bersedia dengan memastikan kenderaan kita tip-top. Kalau kita nak musafir jauh,
kenderaan kita mesti tip top, minyak kita dah servis enjin apa semua, minyak full ke tidak, atau kita boleh agak boleh sampai ke destinasi dengan kapasiti fuel sebanyak ini. Kita akan ambil kira semua, sebab kita nak sampai kepada perjalanan kita di tempat yang kita tuju. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita dalam musafir perjalanan yang jauh. Ni baru second stage, third stage lah kita kata. Alam roh, alam rahim, alam dunia. Third stage lah. Stage yang ketiga kita. Apakah kita tidak yakin stages yang seterusnya? Alam barzah, alam akhirat, alam kita nak jumpa Allah, kita nak masuk ke dalam syurga, kita nak melihat wajah Allah. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita mesti sedar, kita mesti prepare, tip-topkan kita punya kehidupan. Apa dia? Pertama, amalan kita. Pastikan. Yang wajib, hendaklah kita jaga sebaik mungkin. Yang sunat dipersilakan buat takat mana mampu. Jaga, jangan rosak amalan. Dah buat tu cantik dah, nak jaga pula jangan rosak. Seperti riak, seperti ujub, macam-macam setan boleh ganggu kita. Jangan sampai terbatal amalan, boleh hapus amalan. Macam-macam ayat cerita amalan boleh cancel, boleh terbatal. Kita mesti prepare tu. Dan paling penting, prepare untuk kematian. Berapa kali dah saya sebut di mana kuliah pun, bahawa saya, tuan-tuan dan muslimat, mesti bersedia by all means untuk mati. Sebab dia tak ada warning. Dan kita sedih, moga Allah ampun 10 saudara mara kita yang meninggal dunia asbab daripada jet eksekutif yang terjun, yang jatuh, yang nose, dia panggil nose diving di Elmina. Saya selalu lalu Elmina tu, selalu. Lepas ni lalu kena jenguk atas juga, risau juga kita. Maaf sebut risau juga. Kadang nak pergi kuliah Shah Alam, lalu situlah potong Gatri tu, keluar Gatri, tu terus Elmina lah, shortcut sikit. Tak payah lalu Sungai Buloh, tak payah lalu Sungai Buloh, kita potong Gatri terus saja, shortcut sampai Shah Alam. Kena tolak akan lalu Elmina tu. Tuan-tuan, kita nak sebut nilah mati tuan-tuan. Biarlah Kementerian Pengangkutan dengan tim penyiasat dia untuk mencari punca asbab. Tetapi kita nak sebut inilah mati. Berapa kali kita ulang nasihat diri saya dulu, inilah mati. Saya baca The Malay Mail, bayangkan mereka hantar signal untuk landing, permission untuk landing di Subang 2.46 PM. Hantar signal permission nak landing. Biasalah pilot. 2.47 jatuh. Seminit. Macam bayang, dalam masa seminit 2.46 hantar signal, okey, sila taksi apa semua, railway ikut laluan 2X ke apa, adalah 2B ke, adalah diberi oleh traffic controller di Subang. 2.46 hantar, ni saya baca dalam The Malay Mail. 2.46, 2.47 nose diving, terjun, menjunam habis. Allah tuan-tuan, sedih yang amat sangat. Hibur kita. Dan sidam kan di Kampung Jerung, orang Kedah kita pun tak ada apa tu, pergi hantar sup. Aduh tuan-tuan, kita baca hibur. Budak UiTM mungkinlah cari kerja dulu ke apa ke, lambat lagi hantarlah makanan, nak hantar sup. Jatuh habis terbang tu, api tu sambak terus, terbakar habis. Allahu Akbar. Sedih dengan pemandu Grab tu, orang perlih dengan dia sekali. Ya Allah, ya Tuhan, tu kata mati. Hari ni kita baca paper, seorang guru tadika nak pi hantar anak murid dia 2 orang. Dia nak pi hantar, dia kata alhamdulillah nyawa saya panjang. Dia nak hantar 2 anak murid ni
kedenai alam ke tak silap saya, rumah parents anak murid ni dia tak berapa elok sikit lah, maksudnya macam cacat sikit, autism, maaf, autism budak ni. So cikgu tadika ni kena hantar. Hari ni tuan-tuan baca paper, cikgu tadika tu kata, alhamdulillah Allah panjangkan usia saya dan 2 anak istimewa ini dengan saya potong kereta pakcik yang meninggal tu, kereta yang Grab tu, dia potong. Hati dia tergerak nak potong, dia potong dengan laju, dia potong aja, pakcik tu kena. Kereta pakcik tu kapal terbang pun jatuh. Dia kata, ya Allah, itu kata tuan-tuan, ajal sampai pada siapa? Pakcik tu lah, Grab, orang Perlis, arwah Syarifuddin, almarhum Syarifuddin. Tapi tidak pada guru tadika, yang itulah mati. Belum sampai masa hantar mati ya. Allahu Akbar. Kita baca tu ya Karim, sampai mak ayah kepada 2 anak yang autism ni mengucap syukur pada Allah, dan dia akan kenang budi cikgu dia ni, cikgu tadika ni sampai mati. Dia kata asbab dia potong lah, dia nak cepat dia potong kereta pakcik ni, kapal terbang pun jatuh, kena kepada kereta pakcik ni. Allahu Akbar. Tu dia kata orang Melayu, berpantang maut sebelum ajal. Tu hadis Melayu. Islam sebut tak sampai lagi masa jalan, belum jalan lagi. Sampai masa pergilah. Sedih kita. Nak buat macam mana? Allahu Akbar. Ini kita nak sebut prepare untuk hari itu. Mereka habis dah. Mereka jumpa dah Allah. Mereka jumpa dah munkar wa nakir. Semoga Allah menyelamatkan mereka di alam barzah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjadikan kubur-kubur mereka taman-taman syurga. Allahu Akbar. Tak tahu, saya baca tu hibur, sedih, rasa sebab ialah orang baik bagi kita, tapi itulah bentuk kematiannya yang ditakdirkan oleh Allah. So kita mesti prepare. Apa jalan pun kita tak tahu bila malakul maut nak sampai. Ada ustaz yang meninggal tengah kuliah di Shah Alam, di Surau Al-Ittihad Section 9, sebelah daripada Concord Hotel Shah Alam yang kita tengok dalam video yang viral. Tengah kuliah subuh, almarhum Dr. Sobri, pensyarah Yusim, tumbang atas meja kuliah. Ni mati. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan, tuan-tuan muslimin dan muslimat. Kemarin saya naik kapal terbang pun pergi kuliah. Hai, duk terbayang juga ni senak perut. Sungguh doa tu panjang sebelum take off. Jangan cari pasal. Selalu subhanallazi, ya biasa ni 2 kajang doa. Dia duk terbayang tu nak risau. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Jangan cari pasal. Kita sebagai manusia ada perasaan itu. So kita mesti prepare lah ke arah itu. Inilah kehidupan yang kita mesti faham. Jauh lagi perjalanan hidup kita, dan kita kena ingat daripada sumber air itulah Allah menciptakan kita. So jangan hidup dalam keadaan belagak. Ada harta, curahkan untuk agama Allah. Di samping nafkah anak isteri kita, hutang piutang, jangan lupa sabilillah, masjid, anak yatim, tahfiz, orang susah, jangan lupa tu. Di samping tanggungjawab kita bayar hutang nafkah anak bini, maka sedekah jangan tinggal. Ada kesihatan yang baik, jangan buang masa baca Quran, zikir, buatlah apa yang patut, supaya kita faham kehidupan ini terurus ke arah satu titik yang baik. Dan setelah kita buat elok, bertawakallah kita kepada Allah dan pohonlah husnul khatimah. Inilah cerita muslimin dan muslimat tentang persoalan air, yang saya petik beberapa ayat kaitkan dengan air untuk kita menyadari besarnya cerita air di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam dunia ini 2/3 bumi adalah air, 1/3 saja daratan.
besarnya cerita air ini. Maka Allah cabar kita. Kalau aku benam air, kalau kita Allah keringkan sungai, na'udzubillah. Hambenalah loji rawatan air banyak mana pun, sungai ayat kering. Mana kita nak cedok? Sungai kering, hujan tak turun. Mana nak merayu kalau tidak Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat sekalian, habis ayat 30 surah Al-Mulk. Saya ingat 3 tahun waktu Covid tu pun waktu PKP tu, saya ingat lagi ada online kita buat PKP. Saya ingat dekat 3 tahun baru habis. So saya dah bincang dengan cikgu, insya-Allah bulan depan kita masuk surah baru, Hal ata 'alal insan, suratul insan, insya-Allah. Saya akan tafsir surah-surah yang tuan-tuan selalu baca, tuan selalu dengar. Al-Insan tiap-tiap pagi Jumaat, Al-Mulk selalu baca. Moga-moga dapat pengajaran insya-Allah. So bulan depan kita start surah Al-Insan atau surah Ad-Dahr. Nama lain dia Ad-Dahr atau Al-Insan. Nanti kita akan tengok apa beza Al-Insan, apa beza An-Nas. Beza. Dalam Quran ada An-Nas, dalam Quran ada Insan, dalam Quran ada Bashar, dalam Quran ada Khalifah. 4 istilah manusia. InsyaAllah bulan depan kita mulakan dengan yang ni dulu, muqaddimah kepada 4 tafsiran ini, and then insyaAllah kita akan lihat ayat-ayatnya. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan fahamlah kita keseluruhan 30 ayat daripada surah Al-Mulk yang Allah mulakan dengan tabarak, dengan maha berkat, dan Allah tutup dengan cerita air, adalah benda yang cukup besar bagi kita manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam.